Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Perspektif, di mana perspektif malam ini bersama dengan ahli Dewan Rakyat yang paling lama sekali berkhidmat, iaitu ahli Parlimen Gua Musang yang berhormat mulia Tengku Razali Hamzah. Terima kasih Ku kerana sudi bersama kami dalam Perspektif pada malam ini. Tahun 2020 mungkin tidak terlalu dikatakan Ku begitu lantang dalam pelbagai perkara, dari cerita mengenai pengumpulan undi tidak percaya dan sebagainya. Mengapa Ku merasakan bahawa perlunya kerajaan pada hari ini dijatuhkan? Tidak soal nak jatuhkan kerajaan. Saya nak kepada keabsahan kerajaan. Itu berbeza sedikit kerana perlembagaan menjaminkan supaya kita mempunyai legitimasi, keabsahan sesuatu yang dilakukan oleh kita. Apatah lagi dengan kerajaan, sebuah kerajaan yang diberi tanggungjawab, yang diberi mandat untuk berkuasa. Dan kita rasa sebuah kerajaan yang diberi kuasa seumpama itu mestilah bertindak dengan baik mengikut apa yang ditentukan oleh perlembagaan. Apatah kita semuanya mengangkat sumpah daripada agung sampai kepada orang biasa yang diberi tugas untuk menjalankan sesuatu di mana-mana sekalipun. Dan saya sebagai seorang wakil rakyat juga angkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Dan perlembagaan itu mesti dipertahankan setiap masa. Dan ini penting kalau di Dewan Rakyat mengenai pemerintahan. Tuanku Agong telah melantik seseorang daripada kalangan ahli Dewan Rakyat dengan percayanya bahawa orang yang dilantiknya itu adalah orang yang mempunyai sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang berada dalam Dewan Rakyat. Kita ada keanggotaan seramai 222 orang. Maka majoritinya mesti 112 ataupun lebih daripada itu. Jadi seseorang pada hemat Tuanku Agong yang mempunyai sokongan daripada majoriti ahli Dewan Rakyat mestilah memimpin sebuah kerajaan yang mempunyai legitimasi. Kenapa Ku bersuara sekarang, tidak di peringkat awal tahun dan sebagainya? Kenapa di pertengahan itu Ku? Ya, kerana kita mengharapkan usul undi tidak percaya akan diketengahkan. Kerana Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membawa satu usul yang telah diterima oleh bekas speaker Tan Sri Arif pada masa dia jadi speaker Dewan Rakyat. Dan kita percaya kalaulah speaker telah terima satu-satu usul seperti yang saya nyatakan ini, maka ia akan berada dalam agenda perbincangan mesyuarat Dewan Rakyat. Dan sekiranya perkara yang penting seumpama ini telah diterima oleh speaker, nescaya kita percaya juga bahawa perkara ini akan diketengahkan dan akan dibincangkan. Dan perkara ini bukan perkara main-main, perkara penting. Kerana kita nak tentukan orang yang memimpin kerajaan adalah orang sebagaimana Tuanku Agong percaya mempunyai sokongan majoriti daripada ahli Dewan Rakyat. Dan kalau benar begitu, apa susahnya kita nak menentu? Mengapa yang menjadi masalah kepada sesiapa pun? Ini adalah nak menunaikan kewajipan kita di bawah perlembagaan. Dan perlembagaan mengizinkan kita menentukan seseorang yang diberi kepercayaan itu mempunyai sokongan majoriti. Namun tahun 2020 pun sudah sampai ke penghujungnya. Sidang pun sudah tamat bersidang untuk kali ini. Belanjawan juga sudah diluluskan pada pendirian Ku sendiri. Tapi berbeza Encik Zul di antara seseorang yang dilantik sebagai Perdana Menteri yang memerlu kepada suara majoriti. Mesti separuh daripada ahli Dewan Rakyat ataupun lebih yang ada dalam Dewan Rakyat. Kalau jumlahnya 222, berarti 112 atau lebih. Dia mesti milik sokongan itu.
Tetapi bajet ataupun mana-mana rang undang-undang yang nak diluluskan hanya memerlukan majoriti. Berarti kalaulah kerajaan mempunyai 111 undi dan pihak pembangkang mempunyai 110 undi, majoriti satu pun sudah cukup untuk memenangi bajet berkenaan. Tidak perlu kepada lebih pada separuh ataupun kurang pada separuh, dia tu kalah ataupun menang. Adakah ini bermaksud KU akan terus mempertikaikan keabsahan kerajaan di masa akan datang? Saya rasa perlu kita tentukan. Dan kalaulah Perdana Menteri yang menyandang jawatan itu sekarang mempunyai majoriti sebagaimana yang diharapkan, maka dia boleh terus berkuasa. Penting saya tekan perkara ini, bukan saja dari segi perlembagaan, tetapi dari segi masalah yang dihadapi oleh kita, rakyat Malaysia. Kita duduk dengan keadaan terumbang-ambing kerana tidak stabilnya keadaan politik. Pandangan orang dalam negeri dan luar negara, keadaannya tidak stabil. Apa yang dapat mengembalikan kestabilan itu? Adakah pertukaran? Adakah perlu ada individu yang bersifat neutral untuk mengembalikan kestabilan itu ataupun bagaimana? Kerana KU sendiri dalam sistem itu sendiri. Ya, bagi saya mestilah seseorang itu mendapat keyakinan rakyat dalam negara itu sendiri. Kalau rakyat yakin kepada seseorang dan kerajaan yang dipimpinnya, maka dengan sendiri di luar pun akan menjadi yakin kepada kedudukan kerajaan yang sudah didirikan itu. Dan saya rasa ini penting. Sebab sebagaimana saya kata tadi, yang pentingnya masalah masa depan rakyat itu sendiri. Kalau kerajaan duduk dengan keadaan tidak stabil, terumbang-ambing, orang nak masuk dengan duit, nak melabur dalam negara kita, dia tak mahu nak tukar duit berpuluh-puluh juta ataupun beratus juta, tiba-tiba tahu seminggu kemudian kerajaan itu tumbang. Dan kerajaan baru mungkin akan dibentuk dengan dasar yang baru pula. Dia sudah pun melabur begitu banyak duit. Dengan ringgit kita yang menjunam jatuh, terpaksa dia barangkali menghadapi risiko. Risiko boleh jadi rugi apabila tukar mata wang asing dia kepada ringgit kita yang jatuh nilainya. Apa yang KU katakan sekarang ini dan juga ketika sidang media pada 14 Disember lalu sedikit kontradik. Kita bercerita mengenai kestabilan dan juga betapa pentingnya meyakinkan pelabur dengan kestabilan yang ada. Akan tetapi KU juga meminta untuk keabsahan ataupun seolah-olah pertukaran kerajaan itu. Bagaimana kita nak memahami apa yang KU mahukan dalam aspek itu sebenarnya? Saya mahu kestabilan. Dan kalau dia ada kestabilan, kalau kerajaan ini dapat meyakinkan kita bahawa dia tu boleh menjamin bahawa dia dapat sokongan hebat. Kalau dapat sokongan hebat, maka stabillah keadaan politik. Tidak ada siapa yang nak dipertikaikan. Maka orang luar pun akan menaruh keyakinan terhadap kerajaan seumpama itu. Dan saya percaya pelaburan akan berterusan dan akan menjamin masa depan yang baik untuk rakyat kita. Ini yang saya khawatir sekali. Jika KU peluang itu diberikan menjadi Perdana Menteri, apa yang KU boleh lakukan untuk mengembalikan kestabilan itu dan juga menjawab keresahan rakyat pada ketika ini? Nombor satu, saya rasa selain daripada mengembalikan kestabilan politik, ialah membaiki kedudukan ringgit kita. Ringgit kita menjunam jatuh dengan teruk sekali. Banding dengan bat Thailand yang dulu 14 bat RM1, sekarang 7 bat RM1. Dulu dengan rial Arab Saudi, kita jauh lebih bernilai kalau bandingkan dengan rial. Begitu juga dengan dolar Singapura. Masa saya Menteri Keuangan dulu, dengan kerjasama semua pihak, ringgit kita lebih mahal daripada dolar Amerika, dolar Singapura. $1 Singapura dulu kita cuma 87 sen, 83 sen. Itu kedudukannya dulu. Jadi sekarang tengok apa sudah berlaku. Begitu juga dengan bandingan dengan duit Amerika Syarikat. Jauh lebih berbeza. Jadi ini
menyebabkan kos import telah meningkat naik. Itu sebab barang-barang yang kita import juga naik. Kalau barang-barang import naik, barang-barang keluaran tempatan juga akan naik. Dan ini menghimpit kehidupan rakyat kita yang susah nak cari makan sekarang. Kerja pun tak tetap. Adakah ku berniat untuk menjadi Perdana Menteri Tak lagi ada. dalam konteks sekarang ini? Saya tak ada niat. Tak ada siapa nak jadi Perdana Menteri dalam konteks sekarang. Kerana keadaannya begitu susah. Tetapi perlu kita beri perhatian kepada soal ringgit. Kalau ringgit kita tak dapat dibaiki dengan cara yang terbaik, maka keadaan nak pulih ekonomi menjadi lebih sukar. Malaysia mengalami kesukaran yang cukup luar biasa tahun ini, baik dari segi politik, kesihatan dan juga ekonomi. Kalau kita tackle politik itu dengan lebih baik, adakah perkara-perkara lain dapat diselesaikan dengan mudah? Dan kalau itulah formula yang diketahui oleh ahli politik, kenapa ini tidak dilakukan? Ya, saya percaya dia cuba lakukan itu sebab ada pakatan antara parti-parti politik, rundingan antara pemimpin-pemimpin politik, tapi belum berhasil. Apa sebabnya? Saya tak tahu. Masing-masing ada cadangannya, masing-masing ada formulanya. Barangkali tak diterima oleh seluruh mereka yang terlibat. Ada yang diterima, tetapi barangkali separuh-separuh yang diterima oleh orang lain. Jadi oleh kerana sukar nak mencantumkan idea-idea yang banyak dikemukakan, barangkali itu sebab tak dapat kita menerima satu gagasan yang baik. Apa yang ku katakan ialah pentingnya lah rakyat. Ya. Dan itu juga ku ulangi apabila cuba untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi kalau nak menyelamatkan rakyat, nak menyelamatkan keadaan pada ketika ini berbalik kepada political will dan juga percaturan politik itu sendiri. Dan dalam kes ini juga Yang Berhormat Mulia tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada ahli UMNO untuk melakukan perubahan itu. Bagaimana sukarnya? Kenapa tidak berlaku? Saya tidak pemimpin UMNO. Saya hanya mengekori apa yang berlaku dalam UMNO. Saya sudah kalah kepada Dr. Mahathir tempoh hari dan saya sudah mengundur diri sejenak untuk memberi pandangan daripada luar. Itu saja peranan saya. Dan apabila bersuara sekarang, adakah memberikan kesan kepada UMNO pada hari ini? Itu terpulang kepada mereka. Terpulang kepada mereka. Kalau mereka fikir pandangan-pandangan yang disuarakan oleh setengah daripada kita berenas, mungkin mereka react dan menyambut baik pandangan-pandangan itu. Dan harapan kita menjadi sebahagian daripada asas perjuangan yang akan disusun atur untuk masa depan, insya-Allah. Tetapi mengapa agaknya masih lagi ku dirujuk dalam beberapa perkara tertentu dan ada pengaruhnya lagi dalam UMNO dalam beberapa perkara tertentu, khususnya mutakhir ini? Tak tahulah saya. Kita tanya dia orang. Dan adakah ku akan memainkan peranan lagi yang lebih vokal di masa-masa akan datang? Kalau saya dikehendaki, saya akan terus memainkan peranan saya setakat yang termampu. Kita bercerita mengenai ekonomi rakyat yang pada tahun ini sudah pasti terhambat teruk akibat COVID-19. Saya rasa bukan kerana COVID-19 saja, kerana kemelesetan ekonomi dunia. Dan ini telah menjejas pendapatan negara. Dan kita sememangnya terheret dalam putaran ekonomi dunia. Dan suka tak suka, kita menjadi sebahagian daripadanya. Dan suka tak suka, kita tak dapat nak asingkan diri kita daripada putaran itu. Dan konfrontasi antara Amerika Syarikat di sebelah barat dengan China di sebelah timur dengan rantau ini telah menyebabkan juga kita terhimpit di tengah-tengah sebagai middle income country yang baru nak bangun. Kita merasa sangat-sangat apa yang dilakukan oleh dua kuasa besar ini. Itu juga yang berlaku dalam rantau Asia Tenggara contohnya. Kita dikenali sebagai harimau Asia
di sebelah sini. Dan ku juga menyebut bahawa pentingnya untuk kita kembali menjadi Harimau Asia. Realitinya juga, negara-negara jiran kita yang kita anggap negara miskin, negara ketinggalan, sudah mengejar kita, malah mendapat pelaburan asing yang lebih menarik pada tahun ini berbanding Malaysia sendiri. Dunia sudah berubah dengan formula-formula ekonomi dahulu mungkin tidak lagi terpakai pada hari ini. Pandanganku bagaimana? Bagaimana kita nak memastikan bahawa benar kita masih lagi boleh bertahan, tetapi negara-negara jiran menawarkan kos buruh yang lebih murah dan juga insentif-insentif yang lebih menarik. Di mana kita Malaysia untuk tahun-tahun mendatang? Kita akui kita mundur ke belakang. Akhir-akhir ini ada orang kata kita dah jatuh ke nombor 5 di antara negara-negara ASEAN. Pada masa dulu yang kita berada di tangga ketiga, kedua, tetapi sekarang kita dah geloncor ke bawah. Tapi barangkali ini adalah dari segi penilaian dan pemerhatian. Barangkali kita mesti guna tenaga muda kita dengan lebih, dengan teknologi baru yang boleh meningkatkan bukan saja keupayaan dan kemampuan kita, tetapi juga untuk meningkatkan daya pengeluaran kita yang saya rasa telah berundur ke belakang sikit. Jadi saya rasa kalau peningkatan ini dapat dimajukan dengan lebih hebat lagi, saya rasa kita boleh mengganda kemampuan kita untuk masa depan, insya-Allah. Ku menyebut mengenai anak muda, tapi mungkin juga interpretasiku terhadap anak muda pada hari ini, partisipasi dalam politik dan juga penerimaan mereka terhadap hujah-hujahku juga apabila dibincangkan di media sosial dan sebagainya. Keyakinanku terhadap anak muda pada hari ini bagaimana? Kerana saya jumpa banyak anak muda yang datang jumpa saya, yang saya pergi ke tempat-tempat mereka, saya cukup tarik. Tinggal lagi mereka tak diberi peranan, tak diberi tempat. Kalau bonda saya barangkali agak berbeza dengan orang lain, kerana saya kenal ramai daripada pemimpin-pemimpin di ketika itu. Semuanya kawan-kawan bapa saya pada ketika itu. Jadi saya mendapat free passage, easy passage untuk menemui mereka dan beri ke depan. Dan saya pun aktif dalam politik pelajar-pelajar semasa saya mengaji di luar negeri dulu. Tetapi saya tengok banyak daripada muda-mudi sekarang berpotensi. Saya diberi tempat oleh Tengku, oleh Tun Razak, mencuba berbagai-bagai benda. Saya bekerja tapi tak bergaji. Pada masa saya kerja sama ada Pernas, Petronas, semuanya saya bekerja free service. Saya bagi untuk negara. Dan ini semuanya dilakukan semata-mata kerana saya nak suruh dia orang menilai sama ada boleh tak boleh saya menyumbang terhadap pembangunan negara tanpa memikir soal nak kepada duit, nak kepada benda-benda yang dipikir boleh menguntungkan saya. Itu sebab saya tolak tawaran menjadi ahli kabinet dan sebagainya tempoh hari. Begitu juga semasa Tun Razak meninggal, saya telah ditawar untuk jawatan kanan dalam kabinet. Saya fikir biarlah saya tumpu kepada soal mengambil balik minyak daripada British. Dan itu dapat dilakukan kerana tumpuan kepada usaha untuk mendapat balik minyak kepada negara kita. Tetapi sekarang ini minyak tak begitu laku, tak seperti dulu. Ya. Tapi kenapa anak muda merasakan bahawa mereka tidak diberikan peluang? Kalau kita bercerita pasal politik, susah untuk anak muda naik. Malah kalau mereka naik dalam politik pun, mereka tak sebegitu muda kalau berbanding zamanku dahulu. Apa silapnya dengan sistem dan juga kenapa? Kalau kita banding dengan setengah-setengah parti, nampaknya UMNO ni nampak too eksklusif. Banyak pemimpin dalam UMNO memikirkan untuk diri mereka. Maaflah saya cakap. Tapi inilah pemandangan, bukan saya seorang, orang luar pun berpendapat begitu. Nampak pemimpin-pemimpin fikir diri dia lebih daripada orang lain. Tak mahu bagi jalan ke orang lain. Semuanya nak jadi menteri, semua nak jadi orang kanan. Saya tak jadi menteri dah lama. Saya dah berhenti tahun 87 dan saya tak ada pegang sebarang jawatan dalam kerajaan, dalam apa pun. Tetapi saya masih
mengambil bahagian dalam berbagai-bagai forum, berbagai-bagai rancangan yang ditentukan oleh kerajaan. Tetapi boleh juga saya memain peranan saya. Dan saya percaya ramai orang kita boleh diketengahkan pada masa ini. Dan banyak daripada orang-orang kita yang tua-tua, yang sudah lama berkhidmat dengan kerajaan, berundur untuk beri peluang kepada mereka. Tengok macam di Singapura, dia memperbaharui pimpinannya dengan orang-orang muda, seangkatan mereka. Jadi kita boleh lakukan di sini. Aku mengakui bahawa anak muda pada hari ini benci akan politik kerana eksklusiviti yang ada terhadap parti-parti politik dan juga masih lagi didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu sahaja. Ya, itu yang saya sebut tadi. Eksklusiviti ini bukan saja untuk tempat, peranan, tetapi juga kebendaan. Materialistic gain yang mereka berebut-rebut, bekerja-kerja. Ini yang dipandang rendah oleh masyarakat umumnya. Dan ini mesti dibaiki dalam UMNO itu sendiri ataupun parti-parti lain. Tetapi kita berharap ini akan memberi kesedaran kepada mereka yang sekarang ini berkuasa dalam parti-parti berkenaan. 2021 bagi UMNO, aku sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO, apa bentuknya? Bagaimana kita melihat kepada kerjasama dalam muafakat nasional? Adakah kita mengharapkan ataupun ada perkara yang berbeza ataupun ianya masih lagi dalam nada dan juga dalam pergerakan yang dijangka pada seperti sekarang ini? Ya. UMNO akan tetap UMNO. UMNO tak akan banyak berubah. Melainkan sebagaimana saya kata tadi, dia nak ambil kira peranan orang-orang baru dengan idea baru. Tetapi kalau masih UMNO dengan cara lamanya, dengan budaya yang dibawanya, saya rasa UMNO kekal begitu saja. Tetapi UMNO tak akan maju ke hadapan seperti yang diharap-harapkan. Masa kita dapat meraya dengan hebatnya kejayaan-kejayaan UMNO seperti dulu, mungkin tak akan berulang lagi di masa hadapan. Kecuali dengan kita dapat menyemaikan semangat baru dan dapat kita membawa orang-orang baru untuk memimpin kita. Tapi itu akan memakan masa. Semangat itu tidak dapat dijelmakan dengan gabungan dan bekerjasama dengan PAS kerana KUS ni melihat kepada kerjasama UMNO dan PAS 1970-an dahulu. Saya dah turun ke bawah, dah berjumpa dengan orang bawah. Dia kata macam mana? Dia tanya saya macam mana dapat kita bekerjasama dengan PAS. Luka lama tak hilang lagi. Kita masih bercerai-berai kerana fatwa kita dikafirkan, sebelihan kita tak boleh makan, imam kita tak boleh mengimamkan sembahyang, kalau mengimamkan tak sah sembahyang. Ini semuanya menjadi rungutan orang di bawah. Jadi ini orang bawah. Orang atas barangkali, ini pandangan dia orang juga. Dia kata orang atas bolehlah bergaul, boleh bersatu kerana barangkali pemikirannya berbeza dengan kita di kampung. Tetapi bagaimana kita nak bersatu kalau itu masih menjadi tuduhan-tuduhan yang menggores hati kita. Jadi saya rasa susah kita nak satukan. Saya mengalu-alukan cadangan kita bersatu semula. Tetapi apakah daya orang bawah mesti terima apa yang kita cadang. Begitu juga dengan bersatu. Orang UMNO dapat tak mahu bekerjasama dengan bersatu. Sudah dibuat survei di antara 191 bahagian yang ada dalam UMNO, 137 menentang. Bukan tak setuju tapi menentang bekerjasama dengan Parti Bersatu. Parti Bersatu katanya adalah pencuri kerana curi wakil rakyat daripada UMNO. Dan mereka berpendapat mereka mesti pertahankan kursi-kursi yang dicuri ini. Tak boleh diserah bulat-bulat kepada Bersatu.
Kalau mereka nak, mereka kena lawan. Kena dapatkan kursi itu. Jadi permulaan pun tak baik. Jadi bagaimana nak harap kita boleh bersatu dan boleh bekerjasama menghadapi pilihan raya. Kalau kita dah tak dapat nak bersatu di peringkat bawah sekarang, di peringkat itu sekarang, bagaimana nak hadapi musuh masa pilihan raya? 1 minit terakhir kalau dapat saya tanyakan, sebagai seorang individu negarawan yang melihat kepada Malaysia dari 50-60 tahun yang lepas, 2021 ini apa yang mungkin dapat diberikan harapan kepada rakyat Malaysia? Apa mindset yang rakyat Malaysia perlu ada untuk 2021 ko? Iyalah, saya harap kepada orang muda dengan idea baru dan sebagainya. Tak lagi berharap kepada orang lama-lama macam saya. Kita semua ni out of date. Yang kita nak harap adalah kepada orang baru yang akan menerokai cara baru dengan teknologi baru. Itulah yang akan menyelamatkan kita di masa hadapan. Terima kasih Tengku Razali Hamzah kerana bersama kami dalam perspektif pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Pandangan cadangan teruskan bersama kami di platform digital kami. Sekian saja perspektif untuk kali ini.